Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Para pendengar di luar sana, apa kabar? Semoga Anda sehat dengan keadaan fizikal dan mental yang kuat pada hari ini. Bersama saya Azmi Haris hari ini dalam program Pesona, di mana dalam program Pesona ini kita ada tetamu istimewa yang bagi saya merupakan orang yang cukup otai, yang cukup berpengalaman berada di Universiti Malaysia Sabah. Saya mengenali beliau sebelum saya menjejak kaki ke UMS pada 2001. Bayangkan, itu pun sudah lama. Siapa yang tidak kenal kalau bukan Encik Suhairin? Apa kabar Cik Suhairin? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makin sehat, segak dan bergaya. Alhamdulillah. Nampak mau pencen bah, tapi tengok-tengok macam belum pencen bah ni kalau saya tengok. Macam biasa dengar tu. Macam biasa dengar Yang kini bertugas di jabatan terakhir bahagian perkhidmatan akademik. Ya, betul. Cukup mencabar juga bahagian ya. Tidak juga, biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Alhamdulillah. Baiklah Cik Suhairin, saya di sini ada beberapa soalan yang kita akan ajukan bersama dengan Cik Suhairin. Di antaranya soalan saya yang paling rela, yang paling utama pada hari ini, apakah perkembangan yang saudara Suhairin lihat sejak mula bertugas di Universiti Malaysia Sabah? Tahun bila tu? Saya melapor diri di Universiti Malaysia Sabah pada 2 Julai. 2 Januari. 2 Januari? 2 Januari. Okey. Tahun 1996. Wah. Cukup Dan patai. saya punya nombor pekerja saya 00082. Dua digit. Ya, 2 digit. Antara orang yang masih 2 digit ya. 2 digit. Bukan senang mau dapat ya. Antara nomor kaki tangan, sekarang nomor kaki tangan sudah 5 digit ya. Ini orang yang kita interview pada hari ini hanya 2 digit. 00082. Cukup legend. Orang ke-82 masuk. Orang ke-82 masuk ke UMS. Dan pada waktu itu kampus kita berada di 3 tempat kalau saya tidak silap. Kita ada di Jalan Tuaran, ya. Kita ada di KKYS dan kita bangun tadbiran kita di Gaya Center. Betul. Okay. Dan kampus-kampus yang terpisah ni, bangunan-bangunan yang terpisah ini sedikit sebanyak memang banyak menyulitkan dari segi pengurusan, tetapi semua kesulitan itu dapat kita tempuhi bersama dengan kaki tangan yang sedikit. Dan pada waktu itu student kita cuma boleh dibilang kita ada mungkin dalam 200 lebih orang student. Oh, waktu itu. Dan pencara pun tidak ramai, kaki tangan tidak ramai, kemudahan-kemudahan yang ada dalam UMS itu tidak banyak. Semua urusan-urusan pentadbiran itu menggunakan borang-borang. Tidak macam hari ini. Tidak macam hari online ini. semua di ujung jari. Semua online kan. Dulu borang semua. Setiap tahun kita spend beribu-ribu untuk mencetak borang-borang yang digunakan oleh staf dan juga pelajar. Dengan keadaan 3 lokasi tu. 3 lokasi. Kena ada 3 benda tu. Betul. Dan penggunaan internet itu tersangat kurang lah. Tidak, waktu itu internet ada, tapi tidaklah menyeluruh pengurusan digunakan dalam pengurusan universiti. Dan pelajar itu, saya boleh katakan hampir setiap orang pelajar itu kita kenal. Oh, dengan jumlah begitu. Dengan jumlah yang sedikit. Sekarang ni, jangan kata student, pensyarah pun, kaki tangan pun, ramai yang kita tidak kenalkan. Betul. Dan di dalam pemikiran setiap orang yang ada di UMS pada waktu itu tidak sabar-sabar menunggu siapnya kampus induk. Di mana kita berada pada hari ini? Kan. Semua orang menunggu siapnya kampus induk yang pada waktu itu dikabarkan bahawa keluasan kampus induk kita 999 hektar. Nomor yang signifikan dengan UMS. Signifikan dengan UMS. Kan, Universiti ke-9. Betul. Dan kita punya Naib Chancellor pertama kita. Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Pada waktu itu, saya berada di bawah
Haji Inun Syahrudin. Okey. Tuan Haji Inun Syahrudin. Sekolah pengajian seni. Sekolah pengajian seni, sebelum itu Pusat Co-Curriculum dan Pengajian Seni. Oh, Sebelum dia itu. digabungkan semasa itu. Ya. Saya sebenarnya masuk ke dalam UMS, terus ke sekolah sains sosial. Okey. Daripada sekolah sains sosial, baru diwujudkan selepas itu Pusat Co-Curriculum, dan sebelum itu sebenarnya Haji Inun Syahrudin dia dekan sains sosial. Kemudian bila Pusat Co-Curriculum ditubuhkan, Haji Inun dipindahkan ke Pusat Co-Curriculum untuk mengasaskan Pusat Co-Curriculum itu, dan saya adalah satu-satunya staf yang dibawa untuk bantu dia. Dan perlahan-lahan kita UMS berjaya menyiapkan tiga bangunan fakulti, iaitu Sekolah Kejuruteraan, Sekolah Sains Sosial, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Ini antara tiga Yang pioneer sekolah terawal lah kan? terawal. PPIB dan betul. juga Library lah. Yang itu yang mula-mula yang kita ada di UMS. Tapi dengan bangunan-bangunan ini juga ke semua staf yang berada di luar perlahan-lahan dipindahkan ke dalam kampus. Barulah waktu itu kita merasa kampus induk. Barulah kita merasa waktu itu kita berada di sebuah university yang sebenarnya. Sebab kita ada kelengkapan-kelengkapan tuh. Betul. Tapi bagaimanapun perlahan-lahan pengurusan universiti sebenarnya beranjak dari satu stage ke satu stage ke arah daripada manual ke arah digital. Seperti yang ada sekarang ini lah. Berbagai-bagai sistem pengurusan tuh di-upgrade. Kalau dulu mula-mula Cik Suharin bertugas di sekolah sains sosial, betul? Sosial, betul. Kemudian berpindah ke Pusat Co-Curriculum. Pusat Co-Curriculum. Selepas itu Pusat Co-Curriculum itu pisahkan. di-upgradekan. Oh, kena upgrade. Di-upgrade, digabungkan dengan yang memang satu program yang Haji Inun ingin wujudkan di UMS, yaitu bahagian kesenian. So, Pusat Co-Curriculum itu ditambah dengan Pusat Co-Curriculum dan Pengajian Seni. Dan itulah wujudnya sekolah. Sekolah Pengajian Seni yang kita ambil pelajar batch pertama pada tahun itu, dan dia beroperasi di kampus Jalan Tuaran. Oh, di Jalan Tuaran. Ya, Jalan Tuaran. Sebelum itu dikenali sebagai UKMS. UKMS. Dan saya merupakan di bahagian co-curriculum ini, saya merupakan jurulatih co-curriculum yang pertama yang mengajar di Pusat Co-Curriculum itu, dan saya mengajar tarian waktu itu. Itulah kursus co-curriculum yang pertama yang diwujudkan di UMS. Sehingga ke hari ini. Yang ada hari ini. Legend. Legend, antara orang-orang yang pertama pelopor dalam bidang-bidang yang terdapat di UMS. Kalau dikira-kira berapa jabatan sudah? Pindah. Dan pernah juga ke Pusat Co-Curriculum, betul ya? Saya pertama kali memang yang saya paling lama adalah di Sekolah Pengajian Seni. Sebab saya berada di sana itu sebab saya aktif dalam Kesenian, terutama dalam bidang tari. Dan bila saya dinaikkan pangkat daripada 19 ke grade 22, saya diarahkan untuk berpindah ke Sekolah Kejuruteraan SKTM waktu itu. Sekolah Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat. Dan memang perpindahan itu telah membuat ramai yang terkejut, sebab sebagian besar orang menganggap saya ini bukannya pembantu tadbir, tapi orang menganggap saya ini artis budaya. Artis budaya, betul. Jadi bila saya pindah ke SKTM yang langsung tiada kaitan dengan kebudayaan dan kesenian, orang heran. Kau pindah di sana buat apa? Apa yang kau mau buat di sana? Kalau orang lain boleh shock, saya lagi shock. Saya memang tidak mau masuk SKTM. Sebab saya rasa di sana saya akan mati.
Betul, career itu. Career saya, minat saya akan mati. Tapi disebabkan itu adalah arahan daripada Pihak pengurusan. pengurusan, kita akur, dan saya ditukarkan mula bertugas di SKTM pada tahun 2006 sebagai pembantu tadbir keuangan. Nah, saya berada di sana sehingga 2009. Walau bagaimanapun, untuk part time, saya masih terus mengajar kursus co-curriculum seni tari di pusat, waktu itu di Pusat Co-curriculum dan Pemajuan Pelajar. Betul. Ya. 3 tahun selepas berada di SKTM, saya ditukarkan ke Pusat Co-curriculum Oh, dan Pemajuan Pelajar. oke. Yang waktu itu beroperasi di Dewan Chancellor. Betul. Di bawah Encik Jamal, Abdul Jamal Abdul Hamid. Dan di situ saya aktifkan balik saya punya minat saya dalam seni tari, dan kami banyak ikut pertandingan-pertandingan dan sebagainya, dan banyak kejadian-kejadian yang dilakar waktu itu. Selepas itu sekali lagi saya telah dinaikkan pangkat daripada 26 ke dari 22 ke N26. Dan saya diarahkan untuk berpindah ke bahagian perkhidmatan akademik. Oh, Saya rasa semua orang akan menyangka bahwa bertugas di bahagian perkhidmatan akademik itu sesuatu yang semua orang takut. Kan? Untuk berada di bahagian perkhidmatan. Ramai, ini banyak cerita-cerita tentang bahagian perkhidmatan akademik ini, kerjanya banyak, kan, sebagainya rumit, dan sebagainya, sebab berhubung dengan pentadbiran akademik lah, kuliah dan sebagainya. Tapi bila saya masuk di sana, dan sekaligus juga menamatkan perkhidmatan saya di sana, saya bermula dengan pengurusan keuangan di sana, dan berakhir dengan di bahagian promosi. Tahun 2016 sehingga saya bersarang, saya bertuah sebab saya berakhir di bahagian promosi. Di bahagian promosi ini banyak ceritanya. betul. Tentang bagaimana universiti ini sebenarnya, yang dulunya kita hanya bekerja, kita tidak tahu apa peranan universiti ini dalam masyarakat. Tapi bila you masuk dalam promosi, terutama di bahagian perkhidmatan akademik, baru you tahu, baru you nampak bagaimana komunikasi universiti dengan masyarakat. Betul. Bagaimana universiti ini memacu minda masyarakat, mengembangkan minda masyarakat dengan kewujudan satu universiti yang induk, yang penuh di Sabah. UMS ni merupakan antara universiti yang pertama, universiti awam pertama di negeri Sabah. Ya, Cik Suerin. Dan apakah anjakan minda yang saudara nampak dari kewujudan UMS di Sabah? Sememangnya universiti kita sebagai kaki tangan universiti ini, kalau kita berada di tempat pentadbiran yang tidak berkaitan dengan masyarakat luar, kita tidak terasa, kan? Kita tidak terasa impact, kan? Universiti ini, kewujudan universiti ini kepada masyarakat di luar. Tapi bila you berada di bahagian perkhidmatan akademik, dan bila berada khusus di dalam bahagian promosi, dan bila kita masuk ke kampung-kampung dalam program CSR B40, macam mana pelajar-pelajar ini, ibu bapa ini sanggup bergolok begadai, Betul. ya, dan pelajar-pelajar ini bila menerima tawaran di UMS itu sampai menangis dan sebagainya, kan. Kita masuk ke seluruh pelosok negeri Sabah. Betul. Kita pergi Tenom, pergi Kudat, Sandakan, Tawau, di mana tempat yang tidak pernah sampai kita lihat, dan orang-orang yang berada di luar bandar sana, di seluruh pelosok sampai ke rumah bambu yang ini, kan, sedar bahawa akademik itu adalah sesuatu yang satu jalan, antara salah satu jalan untuk keluar daripada kemiskinan. Betul. Ya. Dan itu yang kita nampak. Dan kesedaran ini saya rasa sebelum wujudnya universiti,
di Sabah ini, saya rasa benda itu ada tapi tidak terlalu menonjol. Betul. Tapi bila adanya UMS dan UMS ini selalu membuat program-program bersama masyarakat sehingga dia membangunkan minda masyarakat Sabah itu bukan saja di bandar tapi sampai ke pelosok Pedalaman. pedalaman. Jadi apakah ramalan ataupun pandangan Cik Suhairin untuk 10 tahun akan datang universiti ini? UMS ini dia berada di Sabah dan Sabah ini mempunyai alam semula jadi yang memungkinkan untuk sebuah universiti itu terus relevan. Kita ada samudra, lautan yang kaya dengan sumber alam, Betul. ya, sama ada dari segi minyak dan sebagainya. Tepat Ya. sekali. Begitu juga dengan flora dan fauna, dengan batu karang yang terkenal ke seluruh dunia, dengan adanya sipadan dan sebagainya, dengan adanya Kinabalu, dengan adanya hutan kita yang bersejarah dan sebagainya, membuka luas ruang untuk penyelidikan yang datang daripada seluruh dunia yang ingin mengenali bumi Sabah ini. Jadi kewujudan sebuah universiti itu memang bukan setakat 10 tahun rasanya. Kita akan terus berkembang sehingga 100-200 tahun lagi. Kan? Sebab banyak sumber-sumber alam kita di Sabah ini masih belum diterokai pun. Apakah perancangan Encik Suhairin apabila besaran nanti? Mungkin pertama saya rasa mungkin berehatlah. Mungkin berehat di rumah dan selepas itu baru buat sesuatu atau apa perancangan Encik Suhairin? Saya tidak ada perancangan yang besar sebenarnya. Setelah 38 menamatkan perkhidmatan selama 38 tahun dalam pekerjaan, ini saya rasa saya memang ingin rehat. Ramai yang kawan-kawan yang mau buka restoran lah, mau bukan. Saya bilang saya sudah terlalu lama bekerja, ya. Sekarang ini kita rehat lah. Iyalah, Nah, betul. mungkin kita akan buat rumah di sebelah masjid lah mungkin. Kurang. Iya. Tapi macam mana pun, universiti ini tetap berada dalam hati kita kan. Betul. Dan kalau boleh, Tidak rasanya, sorry minta maaf Cik Suhairin, rasanya bukan mudah untuk melangkah kaki meninggalkan tempat kita berkhidmat Betul, dengan puluhan tahun tempoh ya. orang bilang sedang tempat jatuh lagi dikenangkan. Ini tempat kita cari makan. Betul. Tepat sekali. Anak-anak kita membesar dengan Rezeki yang kita dapat dari sini. dapat dari sini. Betul. Dan kita tempuhi berbagai-bagai masalah, kejayaan, kegagalan di sini. Memang bukan begitu mudah untuk kita nih, untuk kita melupakan jasa-jasa budi yang telah ditaburkan di universiti ini. Tapi masanya untuk berehat itu kita gunakan sepenuhnya untuk rehat lah. Bagaimanapun tugas kita untuk menyokong universiti daripada luar itu tetap diteruskan. Apalagi bila saya bersara dengan di bahagian promosi sebagainya, kita terus akan memainkan peranan untuk mempromosikan UMS di mana-mana dan memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya pembelajaran, pembelajaran seumur hidup kepada masyarakat yang di luar sana, yang berada jauh-jauh di pedalaman, even yang di bandar-bandar ini masih ramai lagi belia-belia kita yang hanyut dalam dunia digital sekarang. Tepat sekali. Ramai yang akhlaknya rosak dan sebagainya. Jadi kesadaran itu sebenarnya promosi untuk pembelajaran seumur hidup kita teruskan kepada anak cucu selepas itu. Oke. Baiklah, pada penonton semua, kita juga ingin mendengar kata-kata Encik Suhairin, kata-kata terakhir ataupun pesanan buat kaki tangan, untuk adik keluarga, buat rakan-rakan taulan yang masih berada di UMS. Silakan Cik Suhairin. Ini nasihat yang saya
berikan setiap kali saya diminta untuk memberi kata-kata terakhir. Dan nasihat yang sama saya ingin berikan kepada semua orang. Kita ini di UMS ini, kita mempunyai peranan kita masing-masing mengikut jawatan. Yang jadi kerani, dia buat kerja kerani. Yang jadi penolong pegawai, dia buat kerja penolong pegawai. Yang bahagian keuangan, dia buat keuangan. Tetapi ada masa-masa tertentu, kita kena membuat kerja yang di luar daripada skop kita. Yang ini yang saya tekankan. Saya bekerja selama bertahun-tahun, membuat kerja yang langsung tidak berkaitan dengan skop kerja saya. Dan saya buat dan saya mencapai kejayaan dalam berbagai bidang yang saya terlibat di luar daripada skop kerja. Apa yang ingin saya sampaikan, setiap orang mesti ada multitask. Dan semua orang harus menanamkan minda, jangan memilih kerja. Ya. Jangan berkira dengan kerja. Apapun diarahkan dengan kita mesti lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan kata, oh ini bukan kerja saya. Ini tidak termasuk dalam skop kerja saya. Jangan. Okay? Kalau semua orang berpikiran begitu, universiti kita ini sebenarnya mudah untuk berjaya. Tapi kalau kita memilih tugas yang kita buat, oh ini kerja Sianu, oh ini kerja Sanu, saya tidak mau terlibat dan sebagainya. Yang itu tidak akan membawa apa faedah sama ada kepada universiti ataupun kepada diri kita sendiri. Kalau kamu perasan bahwa dalam universiti ini ada par yang ada degree, ada diploma, betul tidak? Betul. Ada kerani yang ada PhD, betul ke tidak? Betul. Universiti kita ini sebenarnya kaya dengan staf yang sangat-sangat berpotensi. Betul. Jadi, tapi kalau kita mengira pembelajaran kita punya ilmu dalam badan kita dengan jawatan kita nak pisahkan dia, yang itu akan merugikan organisasi kita dan merugikan diri kita sendiri. Betul. Jadi apa kita gunakan apa yang kita ada dan sumbangkan kepada universiti, insya Allah Tuhan itu adil. Insya Allah. Ya, Dia akan memberi apa yang kita berhak. Insya Allah. Oke, itu dia program Pesona bersama dengan seorang legend atau orang lama yang mempunyai nombor pekerja 00082. Orang yang cukup lama, 2 digit, memang cukup otai dengan pengalaman yang cukup bermakna dan perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi bersama-sama dengan kita, dan pesanan-pesanan terakhir tu sangat sampai di hati saya. Di mana pesanan beliau yaitu apapun arahan yang diberikan, apapun tugasan yang diberikan, buat sehabis baik. Jangan berkira dengan apa juga jenis tugasan yang diberikan. Janji dia memberikan manfaat kepada diri kita dan juga Universiti Amnya. Itu saja daripada kami pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.